Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Syukur alhamdulillah. Syukur alhamdulillah. Dapat lagi kita bersama-sama dalam ruangan ini, itu kita nak membaca Syama'ilul Muhammadiyah, kepribadian dan budi pekerti Rasulullah. Jadi kita sudah sampai kepada muka surat 113 kan? Ada? 96. 96 pun. 95 dah habis, 96. 96 mengenai cincin, cincin Rasulullah. Setakat ni, tahulah, antara ingat lupa, kita sudah membaca mengenai fizikal Rasulullah, mengenai rupa bentuk dia. Lepas itu mengenai apa? Kedua pada pertama rupa bentuk dia, kedua mengenai apa kita baca itu, keutamaan cap mohor kan. Cap mohor. Jadi kita nak kenal dengan dekat ni Rasulullah. Kalau kita nak sayang lebih kepada Rasulullah, kita kena tahu semua ni yang syama'il dia ni. So, kita tahu tentang cap mohor dia. Kita tahu tentang apa ni? Rambut Rasulullah. Rambut dia. Rasulullah cara dia sikat rambut dia. Halus betul. Teliti ya. Lepas itu uban Rasulullah. Ada berapa helai. Kita tahu. Dan suatu hilang. Dan yang tujuh, akan celak mata. Ya, hilang. Hilang so. Tenggelam timbul. Dan yang seterusnya itu mengenai pakaian. Pakaian Rasulullah. Kita dah tahu sebanyak pakaian Rasulullah macam mana. Dan apa ni? Sumber kehidupannya ada. Muka surat 86 ke? 9. Kemudian 96. pakaian Rasulullah. Tentang pakaian, lepas itu tentang sumber kehidupan Rasulullah. Setelah Rasulullah dia kenyang ke, dia lapar ke. Dan bab seterusnya mengenai Orang-orang di sekeliling Rasul. Cincin. mana tahu mana cincin. Yang Lepas tu apa ni? capal. Capal sarung kaki Rasulullah. Capal. Tentang capal dia. Dan bab yang ke-12 ini ialah cincin Rasulullah. Cincin Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia cincin, dia pakai cincin macam mana? Dia pakai jari mana? Bila nak masuk tandas macam mana? Kalau ada cincin yang ada tulisan Allah Muhammad, terusnya lah. Okey, kita jemputlah untuk Faridah baca. Allah dekat yang bahasa Arab tu saya baca. InsyaAllah, saya kena baca yang Arab tu. Tidak tahu. Thank you. Okey. Sudah ya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Jadi seterusnya ialah bab ke-12, cincin Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Cincin perak. Muka surat berapa Datuk? Oh sorry, 96. Nampak tak cincin Rasulullah bentuk dia? Nampak tak? Replika lah ni, replika. Cincin yang sebenarnya dah hilang pada zaman Nampak. pada zaman apa ni, Osman Ibn Affan. Cincin Rasulullah yang sebenar ni. Tapi replika dia macam ni lah. Dia buat daripada perak kan. Tu tulisan dia
Atas tu Allah, tengah-tengah tu Rasul, bawah tu Muhammad. Oh. Ha. Itu batu tu Ustaz saya, batu Ha? pemata, batu. Atas Bukan batu batu. tulis. Dia perak Silver. juga. Dia perak juga. Silver. Silver. Oh, sebab. Ya, saya terus ya. Okay. Cincin perak. Anas bin Malik radhiyallahu anhu telah meriwayatkan bahawa Kana khatamun Nabi sallallahu alaihi wasallam min wariqin wa kana fassuhu habasyian. cincin Maksudnya? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diperbuat daripada perak dan batunya daripada Habsyah. Catatan, menurut semua ulama, ijma' ulama, dibenarkan memakai cincin perak tetapi dilarang memakai cincin yang diperbuat daripada besi wajah atau kenduri, tembaga atau loyang. Pada permulaannya, Rasulullah SAW tidak mempunyai cincin, tetapi apabila baginda tahu bahawa raja-raja memandang sepi terhadap surat-surat penting yang tidak mempunyai cincin bercap mohor daripada pengirimnya, maka baginda pun membuat cincin yang mempunyai cap mohor dan mulalah surat-surat dihantar kepada pemerintah-pemerintah mendakwah mereka kepada Islam. Catatan, terdapat pendapat yang berbeza-beza di kalangan para ulama mengenai pemakaian cincin. Sebahagian ulama menegaskan bahawa ini adalah amalan sunnah, sedangkan yang lain menyatakan bahawa selain raja dan hakim, pemakaiannya adalah makruh. Menurut ulama Hanafiyah, adalah sunnah kepada hakim, pemerintah dan penguasa ataupun mutawali memakai cincin memandangkan mereka perlu kepadanya atau urusan pejabat mereka. Selain daripada mereka, walaupun dibenarkan kerana bukan atas urusan surat menyurat, tidaklah berapa baik untuk mereka kerana Rasulullah SAW hanyalah membuat cincin bercap mohor disebabkan keperluan saja. Tambahan pula, terdapat sebuah hadis di dalam Sahih Abu Daud yang melarang pemakaiannya. Sebaliknya, terdapat juga bukti-bukti daripada hadis-hadis bahawa ramai para sahabat memakai cincin dan kebenaran untuk memakainya. Walau bagaimanapun, hendaklah seseorang itu mengambil kira mengenai batasan keutamaan bahawa tidaklah begitu baik memakainya tanpa keperluan. Ustazah nak elaborate, jelaskan lagi ke Ustazah? Tak ada. Jelaskan dia punya ayat tadi. Terus penjelasan yang seperlunya. Yang pertama, memakai cincin dengan niat menunjuk-nunjuk dan melambung-lambungkannya ke udara untuk dikenali adalah dilarang. Yang kedua, Ibnu Arabi atau Abu Bakar Al-Maliki rahmatullah alaihi menulis bahawa adat membuat cincin bercap mohor telah wujud sejak umat yang dahulu dan ia juga merupakan sunnah. Yang ketiga, amalan sunnah akan gugur jikalau seseorang itu meminjam cincin atau menyewa untuk dipakai. Tetapi jika cincin itu kepunyaannya, memakainya adalah sangat afdal. Yang keempat, Allamah Zainal bin Iraqi rahmatullah alaihi menulis bahawa tidak dapat ditentukan sama ada cincin cap mohor Rasulullah SAW itu berbentuk 4 segi, 3 segi atau bulat. Oleh yang demikian, sunnah akan dikira juga jika seseorang itu memakai apa bentuk cincin pun. Cincin bercap mohor. Diriwayatkan daripada Allah Ibnu Abbas radhiyallahu an bahawa Inna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam ittakhadha khataman min fiddatin fakana yakhtimu bihi wa la yalbasuhu. Rasulullah SAW telah menempah cincin-cincin perak yang mana padanya diterapkan cap mohor untuk mengesahkan surat-suratnya, tetapi baginda tidak memakainya. Catatan, pemakaian cincin oleh Rasulullah SAW telah terbukti melalui banyak hadis
Dan dengan demikian ulama telah menjelaskan hadis di atas. Yang pertama, Rasulullah SAW tidak selalu memakainya. Yang kedua, sebahagian ulama menegaskan bahawa baginda mempunyai 2 cincin. Satu untuk dicap mohon dan satu untuk dipakai. Dan yang ketiga, telah disebutkan di dalam sebuah hadis bahawa baginda memakai cincin di sebelah kanan. Suatu ketika, matanya terpandang ke arah cincin ketika bersolat. Lantaran itu, baginda tidak memakainya lagi. Tetapi, disebabkan cincin adalah satu keperluan, maka sangatlah susah untuk ditinggalkan sekaligus. Walaupun begitu, hampir kebanyakan masa baginda tidak memakainya. Penjelasan, renunglah tentang arahan yang mempunyai maksud tersirat di dalamnya. Suatu yang perlu saja patut digunakan untuk tujuan memenuhi keperluan. Okey, Ustazah. Cincin batu perak. Anas radhiyallahu an meriwayatkan كان خاتم النبي صلى الله عليه وسلم من فضة فصه منه. cincin Rasulullah SAW adalah diperbuat daripada perak dan batunya pun daripada perak. Fas tu batu. Catatan. Hadis ini nampak bertentangan dengan hadis yang lepas yang menyatakan batunya daripada Habsyah. Jikalau inilah keadaannya, maka menurut pendapat mereka yang mengatakan bahawa Rasulullah SAW mempunyai 2 bentuk cincin, maka perkara ini tidak berbangkit. Tetapi kepada mereka yang berpendapat bahawa Rasulullah SAW mempunyai sebentuk cincin, yakni batunya daripada Habsyah kerana hitam warnanya atau macam negro, ataupun pembuatnya daripada Habsyah, maka terlebih baiklah mengandaikan saja bahawa Rasulullah SAW mempunyai 2 cincin, yakni sebuah yang ditempah sendiri Rasulullah SAW dan yang sebentuk lagi dihadiahkan oleh sahabat-sahabatnya. Maka dengan itu, kedua-dua hadis mengenai cincin bercap mohor dapat diterima dan terhapuslah perbezaan pendapat. Allamah Baihaqi juga berpendapat sama. Begitu jugalah pendapat Maulana Syekhul Hadis Maulana Zakaria bahawa terdapat 2 bentuk cincin. Cincin bercap mohor untuk kegunaan rasmi diriwayatkan juga daripada Anas radhiyallahu an sebagaimana yang berikut. Lama arada Rasulullah, lama ada sabdu. Lama arada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an yaktuba ila al-ajami qila lahu innal ajama la yaqbaluna yaqbalun Yaqbalun mana tak terima. Yaqbalun terima. Oh, salah ni. Yaqlabun bukan yaqlabun. Yaqlabun makna terbalik kan? Yaqlabun tu makna terbalik kan? Daripada qalbun kan? Mana yaqbalun. Ni yaqbalun. Yaqbalun makna terima. La yaqbalun illa kitaban alaihi khatamun. Fastana'a khataman. Faka'anni anzuru ila bayadihi. Ya. Apabila Rasulullah SAW mahu menulis surat, bawah dia dah sama ada. Fi kaffihi kan ada perkataan. Belakang dia, okey. Apabila Rasulullah SAW mahu menulis surat kepada raja-raja, maka orang ramai pun memberitahunya bahawa raja-raja itu tidak mahu menerima surat yang tidak bercap rasmi. Maka baginda pun menempah cincin bercap mohor. Seakan masih aku melihat keputihannya masih segar di mataku. Catatan, ungkapan keputihannya masih segar di mataku bermaksud daku ingin perkara ini dengan tepat. Ingat. Mana ingat. Daku ingat perkara ini dengan tepat dan keputihan cincin bercap mohor itu masih terpampang di mataku. Begitu juga ada maksud yang terselit di dalamnya bahawa cincin bercap mohor itu diperbuat daripada perak.
ukiran pada cincin. Diriwayatkan daripada Anas radhiyallahu an bahawa Kana naqshu khatami Rasulillah sallallahu alaihi wasallam Muhammadun satrun wa rasulu satrun Allah satrun. ukiran yang terdapat pada cincin yang mulia itu ialah Muhammad Rasulullah. Muhammad di satu baris, Rasul di baris lain, dan Allah di barisan lain. Nama Allah di barisan pertama, Rasul di baris kedua, Muhammad di baris ketiga. Jadi ukiran itu adalah seperti berikut. Disusun Allah dululah, Allah, Rasul, Muhammad. Allah atas, tengah Rasul, lepas tu bawah sekali Muhammad. Muhammad. Dalam gambar tadi saya. Macam gambar tadi. Penjelasan yang seperlunya, Muhammadur Rasulullah maksudnya Muhammad adalah pesuruh Allah. Tetapi disebabkan penghormatan, nama Allah diukir di sebelah atas, Rasul di tengah dan nama Muhammad di sebelah bawah. Sebab cincin ditempah bercak mohor. Diriwayatkan dari Anas radhiyallahu anhu, iaitu Inna Nabiya sallallahu alaihi wasallam kataba ila Kisra wa Qaisar wa Najashi faqila lahu innahum la yaqbaluna kitaban illa bi khatamin fasagha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam khataman halqatuhu fiddatun wa naqasha fihi Muhammadun Rasulullah. sesungguhnya apabila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mahu menulis kepada Caesar, Kisra dan Negus atau An-Najashi, orang ramai memberitahunya bahawa orang-orang ini tidak akan menerima surat yang tidak bercak mohor. Maka baginda pun menempah sebentuk cincin. Batunya daripada perak yang tertera padanya Muhammad Rasulullah. Kisra adalah Raja Parsi, Caesar adalah Raja Rom atau Byzantium, dan Negus adalah Raja Habsyah. Catatan, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengutus suratnya beserta Abdullah ibni Uzaifah radhiyallahu an ke Kisra, Khusrau Parviz. Raja itu mengoyak surat tersebut dan menghinanya. Apabila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diberitahu mengenai peristiwa yang menghina begini, baginda pun berdoa agar Allah melaknati Kisra dengan katanya, semoga Allah membinasakan negerinya sebagaimana dia mencari-cari suratku. Akibat doa ini, Parsi dikalahkan dan kekuasaannya pun jatuh dalam jangka yang pendek. Raja Rom menerima surat Nabi melalui Dihya ibni Kalabi radhiyallahu an. Walaupun dia sedar tentang kenabian Rasul, dia tidak mahu mempercayainya. Namun begitu dia menyimpan surat itu dengan baik. Surat kepada Negus dibawa oleh Umar ibni Umayyah radhiyallahu an. Negus ini adalah orang lain daripada Negus yang mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengimami solat jenazah. Menurut Mullah Ali Qari, tidaklah diketahui sama ada Negus yang ini memeluk Islam atau tidak. Kandungan surat Nabi kepada Kisra itu berbunyi demikian. Dengan nama Allah yang Maha Pemurah, Maha Rahim, daripada Muhammad Rasulullah kepada Kisra, Raja Besar Iran. Salam ke atas mereka yang menerima hidayah dan beriman kepada Allah dan Rasulnya dan mengakui bahawa tidak ada sesuatu pun yang layak disembah melainkan Allah, dan bahawasanya Muhammad itu adalah hamba Allah dan pesuruhnya. Daku mengajak kamu kepada seruan Allah, yakni kepada kalimah yang mana karenanya lah daku ini sebagai pesuruh Allah diutuskan ke dunia untuk memberi amaran terhadap hati-hati mereka yang hidup, dan agar hujah Allah akan disempurnakan terhadap orang-orang yang tidak beriman. Jikalau kamu menerima Islam, maka selamat. Jikalau tidak, jenayah atau dosa ahli sihir yang mengikut kamu juga akan tertimpa ke atas kamu.
Kisra mengoyak surat ini dan menaburkannya di udara, dan lantaran itu kerajaannya yang besar dan terkuat pada zaman tersebut musnah dan hancur binasa. Penjelasan yang seperlunya daripada apa yang disebutkan secara kias di atas bahawa nama Kisra tersebut ialah Khusrau Parviz, dialah yang mengoyak-ngoyakkan surat Nabi secara menghina serta menyakitinya. Anaknya Syuriah jatuh cinta terhadap ibu tirinya dan membunuh bapanya. Si bapa yang telah mencium hal ini telah mengisi racun di dalam botol dan melabelkan pada botol tersebut sebagai ubat perangsang syahwat dan menyimpannya di dalam peti. Syuriah memikirkannya sebagai ubat yang baik, lantas meminumnya dan mati akibat daripadanya. Selepas itu, takhta kerajaan pasti bertukar tangan begitu pantas sehingga 14 orang termasuk seorang atau 2 orang wanita menaiki takhta sampailah ke zaman Umar radhiyallahu an, dan maka runtuhlah kerajaan yang tertua dan terkuat ini. Semasa keadaan kerajaan Parsi menurun begitu pantas ini sampai ke zaman wanita memegang tampuk pemerintahan Iran, lama Rasulullah SAW pun mengulas. Ini Iran lama ya. Tampuk pemerintahan Iran lama. Rasulullah SAW pun mengulas, negara yang meletakkan hal ehwalnya ke tangan wanita tidak akan berjaya. Dengar tu. Tak boleh. Tak boleh lebih sangat. Lebih sangat. Surat yang dihantar kepada penguasa Byzantium seperti berikut. Dengan nama Allah yang pemurah lagi pengasih, daripada Rasulullah, hamba dan pesuruh Allah, kepada Maharaja Heraklius, Raja Byzantium. Heraklius ni ini ya, apa nama Rom punya yang kuat tu. Ya Ustazah? Ya kot ni. Hercules Herakla. saya. Kalau dalam bahasa Arab Herakla. Hercules. Raja Byzantium. Sejahtera ke atas mereka yang menerima hidayah. Selepas memuji Allah, daku mengajak kamu kepada kalimat Allah, La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Jikalau kamu terima Islam, kamu akan sejahtera dan Allah akan mengurniakan pahala yang berganda kepada kamu. Sebaliknya, jika kamu berpaling daripada seruan ini, kesalahan pengampu kamu yang menjadi penyokong-penyokongmu akan tertimpa ke atasmu. Wahai ahli kitab, marilah kepada satu kalimah yang sama di antara kami dan kamu yakni di antara kami dan kamu, yakni kalimah tauhid, agar kita tidak menyembah selain daripada Allah dan tidak mempersekutukan sesuatu kepadanya atau menjadikan salah seorang daripada kita sebagai Tuhan. Dan setelah daripada seruan ini, ahli-ahli kitab ini tidak mahu percaya, maka wahai orang-orang Islam, beritahulah kepada mereka supaya menjadi saksi bahawa kita adalah orang-orang Islam, yakni kami mengisytiharkan kepercayaan kami secara terbuka. Sekarang kamu bebas melakukan apa sahaja. Maharaja Byzantium menyimpan surat Nabi dengan penuh hormat, maka terselamatlah kerajaannya daripada kebinasaan. Tetapi kerana takut kehilangan kuasanya, dia enggan menerima kepercayaan tersebut. Surat ketiga yang dinyatakan di dalam hadis ini telah diutus kepada Maharaja Habsyah. Sebahagian ulama berkata beliau memeluk Islam selepas menerima surat tersebut dan meninggal dunia semasa Rasulullah SAW masih hidup. Surat yang serupa juga telah dihantar kepada penggantinya, tetapi tidaklah diketahui sama ada beliau memeluk Islam atau tidak. Penyataan surat ini telah dibuktikan daripada kitab-kitab hadis dan juga buku-buku sejarah, dan keterangan yang lebih lanjut boleh didapati lebih daripada mengenainya. Penjelasan yang seperlunya. Pertama-tamanya orang bukan Islam hendaklah didakwah terlebih dahulu ke arah iman sebelum mengisytiharkan jihad. Yang kedua,
Jikalau surat ditulis untuk dihantar kepada ketua-ketua orang bukan Islam, maka hukumnya harus ataupun jaiz menulis pangkat dan darjat sebagainya yang ada pada mereka. Yang ketiga, dosa meletakkan rakyat ke jalan yang salah juga tertanggung ke pundak pemerintah. Yang bawah ni penjelasan bagi nombor 1, Ustazah. Rasulullah SAW juga menulis surat kepada Raja Mesir, Muqawqis, pada tahun Hijrah ke-7. Utusan yang bersama-sama dengan surat ini ialah Hatib bin Abi Balta'ah Amr bin Salman radhiyallahu an. Seorang pengembara berbangsa Perancis telah mengembara di kota-kota Mesir dan mendapat tahu surat ini disimpan oleh padri bagi gereja Ahmin. Beliau membeli surat ini dan menyerahkan surat yang berharga dan berkat ini kepada Sultan Abdul Majid sebagai hadiah kepada kerajaan Ottoman, di mana beliau telah memerintahkan supaya surat ini disimpan dengan baik bersama-sama dengan peninggalan Nabi-Nabi di kota Istanbul, Turki. Satu salinan foto surat ini telah disiarkan di India, Hussein F. Quraisy. Yang keempat, minta maaf, ini sambung yang keempat tadi Sama yang sambung yang keempat. Rasulullah SAW telah dihantar sebagai Rasul kepada seluruh dunia. Yang kelima, azab dan bala ditimpakan segera kerana menghina dan merendah-rendahkan serta memomokkan para Nabi. Cincin yang ada nama Allah makruh dibawa ke tandas. Anas radhiyallahu an meriwayatkan bahawa إن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا دخل الخلاء نزع خاتمه. Rasulullah SAW menanggalkan cincin sebelum ke tandas. Penjelasannya seperlunya. Alasannya ialah bahawa nama suci baginda telah ditempa ke atas cincin tersebut. Maka para ulama telah menghukumnya makruh, tidak disukai bahawa cincin yang ada tertulis dengan nama Allah masuk ke bilik air atau tandas. Beliaulah begitu juga makruh membawa bersama-sama tangkal yang tertulis dengan nama Allah. Kehilangan cincin Rasulullah SAW diriwayatkan daripada Ibnu Umar radhiyallahu an, hadis sebagaimana yang berikut ini. اتخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم خاتما من ورق فكان في يده ثم كان في يد أبي بكر ويد عمر ثم كان في يد عثمان حتى وقع في بئر أريس نقشه محمد رسول الله. Cincin Rasulullah SAW berada bersama-sama Rasulullah SAW, kemudian disimpan oleh Umar radhiyallahu an dan kemudian oleh Utsman radhiyallahu an. Tetapi pada masa Utsman radhiyallahu an, cincin tersebut terjatuh ke dalam perigi yang dikenal sebagai Aris. Nama yang tertera di atas cincin ini ialah Muhammad Rasul Allah. Catatan, nama perigi yang terletak berhampiran dengan Masjid Quba ialah Aris. Semasa pemerintahan Utsman radhiyallahu an, cincin ini berada di dalam simpanannya selama 6 tahun. Secara tidak sengaja, cincin ini terjatuh ke dalam perigi tersebut. Utsman radhiyallahu an mengarahkan supaya air perigi tersebut dikeringkan dan kerja tersebut dilakukan tanpa berhenti-henti selama 3 hari. Namun demikian, walaupun kerja mencarinya dibuat dengan sungguh-sungguh, cincin tersebut tidak juga dijumpai. Selepas kehilangan tersebut, berlakulah kekacauan politik dan agama. Penjelasan yang seperlunya. Pemakaian cincin daripada apa jenis logam tidak dibenarkan kepada orang-orang lelaki kecuali perak. Yang kedua, begitulah bagi kaum wanita. Cincin daripada apa-apa jenis logam tidak dibenarkan kecuali emas dan perak. Di samping, yang ketiga, di samping cincin emas dan perak, lain-lain perhiasan seperti gelang tangan, gelang kaki, subang telinga, rantai leher dan sebagainya
dibenarkan kepada wanita. Yang keempat, rantai daripada tembaga kuning, tembaga dan besi dibenarkan kepada lelaki dan wanita. Sudah? Nah, Okey, biar. dia kata yang kedua ni wanita tak boleh, dia boleh pakai emas dan perak saja, Ustaz. Itulah dia kata logam lain tak boleh. Okey, sambung ya Ustaz ya. Hmm. Sambung ya, bab ke-13. Bab ke-13, pemakaian cincin di sebelah kanan. Satu penerangan cara pemakaiannya. Di dalam bab yang lepas telah diterangkan jenis cincin dan di dalam bab ini kita menerangkan cara pemakaiannya pula. Cara memakai cincin. Ali radhiyallahu an meriwayatkan seperti berikut. Inna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam kana yalbasu khatamahu fi yaminihi. Rasulullah SAW memakai cincin di sebelah kanannya. Catatan. Pemakaian cincin di kedua-dua belah tapak tangan kanan dan kiri telah dinyatakan di dalam hadis. Tetapi kebanyakan ulama telah mengutamakan hadis yang menyatakan pemakaian di sebelah kanan. Di kalangan ulama Hanafi juga terdapat pendapat yang berbeza-beza. Sebahagian mereka menyatakan keutamaan pemakaian cincin di sebelah kanan, sedangkan sebahagiannya menyatakan keutamaan pemakaian di sebelah kiri. Al-Lamah Syami meriwayatkan kedua-dua kenyataan, sedangkan Imam Nawawi meriwayatkan pendapat sepakat semua ulama bahawa pemakaian cincin di kedua-dua belah tangan, di kedua-dua belah kanan dan kiri sebagai makruh. Di dalam Durri Mukhtar diriwayatkan daripada Wihistani bahawa pemakaian cincin di sebelah kanan adalah cara Rawafiz, golongan pemisah, maka hendaklah dijauhi. Tetapi pengarang Durri Mukhtar itu bersendiri mengatakan bahawa ini adalah amalan dahulu kala yang telah pun pupus sekarang ini. Maulana Rashid Gangohi rahmatullah alaihi menyatakan bahawa pemakaian cincin di sebelah kiri adalah amalan Rawafid, maka pemakaian secara ini adalah makruh. Maulana Khalil Ahmad Syaharan Puri menyatakan dalam Bazlul Majhud bahawa walaupun terdapat perbezaan pendapat mengenai kemurtadan Rawafid, namun tidak ada perbezaan mengatakan bahawa mereka adalah orang-orang fasik ataupun berdosa. Maka hendaklah seseorang itu menyelamatkan dirinya daripada menyamai dengan orang-orang fasik. Penjelasan yang seperlunya. Yang pertama, memakai cincin di sebelah kanan adalah terlebih afdal. Yang kedua, sebahagian ulama membuat kiasan daripadanya sebagai hujah bahawa memakai jam tangan juga perlulah di sebelah kanan, yang pada pandanganku yang hina ini, jam itu sendiri akan rosak kerana kebanyakan orang lelaki melakukan kerja menggunakan tangan kanan dan pergerakan tangan yang kerap akan mengganggu perjalanan jam. Maka tidaklah benar kita membuat kiasan ini sebagai hujah untuk digunakan kepada jam berdasarkan hadis ini. Memakai cincin sebelah kanan. Hamad ibnu Salamah radhiyallahu an meriwayatkan bahawa beliau melihat Abdul Rahman bin Abi Rafi'i memakai cincin di sebelah kanan. Apabila daku menyoalnya Ibnu Abi Rafi'i, beliau menjawab bahawa beliau telah melihat Abdullah bin Ja'far radhiyallahu an memakai cincin di sebelah kanan, dan Ibnu Ja'far berkata bahawa Kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yatakhattamu fi yaminihi. Rasulullah SAW memakai cincin di sebelah kanan. Diriwayatkan daripada Abdullah bin Ja'far radhiyallahu anhu juga bahawa Innahu sallallahu alaihi wasallam kana yatakhattamu fi yaminihi.
Rasulullah SAW memakai cincin di sebelah kanan. Catatan, di dalam sebuah hadis diriwayatkan bersertanya bahawa perhiasan adalah lebih sesuai dipakai di sebelah kanan. Hafiz Ibn Hajar, seorang imam di dalam pengajian hadis, menulis bahawa jika seorang ingin memakainya untuk perhiasan, maka pakailah di sebelah kanan. Dan jika dipakai untuk penanda tangan, maka lebih baiklah dipakai di sebelah kiri. Sa'd Ibn Abdullah radhiyallahu an meriwayatkan Ibnu Abbas radhiyallahu an memakai cincin di sebelah kanan. Dan setakat yang aku ingat, beliau pernah berkata, Inna Nabiya sallallahu alaihi wasallam kana yatakhattamu fi yaminihi. Rasulullah SAW juga memakai cincin di sebelah kanan. Catatan, terdapat riwayat tambahan di dalam Abu Daud bahawa baginda memakainya di jari akhir dengan keadaan mata cincin di sebelah atas. Tetapi dinyatakan di dalam Bazlul Majhud yang merujuknya kepada Mirqatus Sa'ud bahawa lebih tepat menghalakan mata cincin itu ke arah telapak tangan kerana lebih selamat bagi mata cincin tersebut sebagaimana yang telah diriwayatkan di dalam banyak hadis. Allamah Nawawi rahmatullah alaihi juga menyatakan bahawa cara ini lebih tepat sambil menambah bahawa ia akan menjauhkan rasa bangga. Selanjutnya, beliau meriwayatkan pendapat sekata para ulama bahawa sunnah memakai cincin di jari akhir. Allamah Syami berkata bahawa cincin hendaklah dipakai hanya di jari akhir dengan keadaan mata cincin diarahkan ke telapak tangan bagi lelaki, sedangkan bagi wanita bolehlah dihalakan ke atas untuk tujuan perhiasan. Penjelasan yang sepatutnya, yang pertama, jam tangan adalah suatu keperluan, maka orang-orang lelaki hendaklah menghalakan permukaannya ke arah telapak tangan. Yang kedua, kerana kaum wanita memakainya untuk tujuan kecantikan dan perhiasan, maka mereka bolehlah mengarahkan permukaannya keluar. Imam Muhammad Baqir berkata bahawa kana al-Hasanu wal Husainu yatakhattamani fi yasarihima. Imam Hasan dan Imam Husain radhiyallahu anhuma pernah memakainya di sebelah kiri. Catatan, hadis ini bercanggah dengan tajuk yang diberikan oleh Imam Tirmizi di dalam bab ini yang menyatakan bahawa Rasulullah SAW memakai cincin di sebelah kanan. Penjelasan menurut Syekhul Hadis Maulana Zakaria bahawa tujuan menukilkan hadis-hadis yang sedemikian di samping beberapa hadis lain yang bercanggah dengannya adalah semata-mata untuk memberikan cetusan fikiran tentang kedhaifan hadis-hadis tersebut, menyatakan tajuk secara khusus mengenai pemakaian cincin di sebelah kanan adalah kerana utamaannya dan penukilan hadis-hadis yang bercanggah tersebut adalah memaksudkan sebagai jaiz ataupun harus diperbolehkan. Atau menurut apa yang diterangkan oleh sebahagian ulama terkenal, perkataan atau di tangan kiri telah dibuang daripada tajuk sebagai amalan ahli-ahli hadis. Jikalau penjelasan ini dianggap betul, maka penukilan hadis-hadis yang menyatakan pemakaian di tangan kiri tidaklah sesuai. Penjelasan yang sepatutnya, jikalau seorang bapa atau ibu saudara memakaikan kanak-kanak kecil dengan cincin emas atau butang emas, perbuatan ini tidak sah dan mereka mendapat dosa. Ibnu Umar radhiyallahu anhu meriwayatkan, Inna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam ittakhadha khataman min fiddatin wa ja'ala fassahu mimma yali kaffahu wa naqasha fihi Muhammadun Rasulullah wa naha an yanqusha ahadun alaihi wa huwa alladhi saqata min
في بئر أريس. Sesungguhnya Nabi SAW telah membuat cincin dari perak. Ia meletakkan bahagian mata ini berada pada bahagian telapak tangannya. Ia mengukir padanya kalimat Muhammad Rasulullah. Ia melarang orang lain mengukir tulisan itu di atas cincin. Cincin itu telah jatuh dari Mu'ayqid di telaga Aris. Di dalam riwayat lain yang telah dinukilkan oleh Nafi' bin Umar radhiyallahu an bahawa اتخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم خاتما من ذهب فكان يلبسه في يمينه فاتخذ الناس خواتيم من ذهب فطرحه صلى الله عليه وسلم وقال لا ألبسه أبدا فطرح الناس خواتيمهم. Rasulullah SAW membuat cincin dari emas, kemudian dipakai di jari tangan kanannya. Maka orang-orang pun membuat cincin dari emas. Kemudian cincin itu dilemparkan oleh Rasulullah SAW seraya berkata, aku tak akan memakaikannya lagi untuk selama-lamanya. Orang-orang pun melemparkan cincin mereka. Tidak boleh pakai cincin mahir. Tak yang cerita pasal mak saudara begitu tak boleh ke? Jika seorang bapa, ibu saudara memakai kanak-kanak kecil cincin emas. Dia kata, macam mana saudara penjelasan? Mana dia hadis tu? Kat mana hadis tu? Bukan dia bukan adik dia, muka sebelah je lagi. Yang satu. Penjelasan sepatutnya jika seorang bapa, ibu saudara dipakaikan kanak-kanak kecil cincin emas, buatan tu dia kata berdosa. Tapi yang hadis ni cerita pasal kalimat tu. Ayat ni. Hadis yang mana ni? Bukan hadis, dia penjelasan tu lah. Penjelasan tadi muka surat 111. 111 penjelasan. Kita tahu lelaki tak dibenarkan memakai cincin emas. Tapi jikalau seorang bapa atau ibu saudara kan, orang dulu suka belikan anak emas kan. Budak pakaikan, even ada yang bagi gelang pun, ada bagi rantai pun ada. Kena kanak-kanak tak apa. Jadi perbuatan tu berdosa. Di sini kata perbuatan itu tidak sah dan mereka mendapat dosa. Maknanya jika berdosa kerana melanggar larangan kan. Kita ni kalau yang mana dilarang, kalau kita buat tu berdosa lah. Jadi dilarang kan lelaki memakai kan. Totally kan, betul tak Ustaz? Totally lelaki dilarang memakai emas. Walaupun di kanak-kanak lah sama ayah. Tapi kita kan dulu orang tua kita suka bagi kanak-kanak. Tapi yang ni budak-budak ni biasanya perempuan dia bagi kanak-kanak kecil kan. Tak ada juga cucu saya dulu Sudir. Lelaki. Arwah tu belikan emas. Kena bagi emas pada cucu tu. Tapi tak adalah pakai, akhirnya emas tu dijual lah. Sebab yang kedua pun dapat anak lelaki juga. Di sini macam tak kira kan, lelaki perempuan kan tak kira kan. Jikalau seorang bapa atau ibu saudara memakaikan kanak-kanak kecil, emas kanak-kanak kecil, jadi kita kalau lelaki perempuan atau butang emas, perbuatan ini tidak sah dan mereka mendapat dosa. Maknanya keras ni Ustazah kan. Untuk budak lelaki je lah kot Ustazah kan. Yelah Perempuan tak apa lah. Perempuan pun tak boleh. Kanak-kanak tu je. Boleh. Kalau yang sebab ni kita bercakap sebab bab untuk lelaki je kan. Nabi. Tahu lah. Dia tak spesifik situ kata kanak-kanak kecil lelaki kan. Tak ada. Dia kata general kanak-kanak. Pakai kanak-kanak kecil saja. Dia tak spesifik kata lelaki lah kan. Tapi I think it's understood lah kan, sebab we are talking about
lelaki tak boleh pakai mask kan? Kita kena faham lah. Maksudnya situ anak lelaki pun tak boleh lah bagi. Itulah maksudnya situlah bagi pandangan Kak Mona kalau kita. Sebab apa kita bercerita tentang emas itu tidak boleh dipakai kepada orang lelaki. Jadi kiranya kalau nak katanya anak-anaknya walaupun anak lelaki lah kan. Spesifik lah. Tak ada spesifik nak kata anak lelaki. Kalau dia kata perbuatan tu tidak sah ya. Tak tahu juga ni macam berat jugalah. Dan mereka mendapat dosa kan. Benar. Kalau dia kata setakat tidak sah tu okey lah, lagi ringan lah juga kan. Betul, dosa. Mereka mendapat dosa. Mungkin tak tahulah, saya rasa terjemahan dia kot macam mana ni. Tak tengok teks dia betul kan dalam bahasa Arab tu. Dalam bahasa Arabnya. Kadang-kadang dia orang miss out ke ni Ustazah? Ya. Miss out tu. Kita tak boleh presume juga, tengok ada lagi lain depan dia. Adakah pasal emas tu bernilai? Barang-barang bernilai ni jangan kita macam membazirkan Kanak-kanak kan. Membazirkan kepada kanak-kanak. Dia tahu jaga. Kanak-kanak. Dia tak tahu nilai tu. Tak tahu lah. Mungkin jangan nak macam menunjuk-nunjuk ke kan. Barang emas tu membazir. Tak tahu implikasi mungkin macam tu. Tak tahu lah. Tapi kalau zaman dulu memang nenek-nenek ke atuk-atuk nak bagi emas kat cucu. Bagi, betul. Bagi. Cucu saya dulu memang. Dia orang beli barang emas lagi. Kantai pula lagi. Tak bagi. Tapi tak pakai. Kita sebab kita tahu masa tu dah tak pakai lah. Yalah. Itulah dia. Tapi kalau daripada perak okey lah Ustaz kan? Suasa. Suasa ni ialah campuran sebahagian emas yang tidak ada sukatan dia, tak melebihi. Ada sukatan dia. Dari segi sebab kanak-kanak dia mana tahu jaga benda yang berharga ni kan. Itulah mungkin. Emas ni dia mana tahu jaga. Jadi dianggap sebagai tidak sah dan maknanya kesalahan besar lah kalau orang bagi tak. Tapi dia pergi kata dosa. Kalau kata satu kesalahan yang besar kan tu kurang lah juga kan. Macam berat. Macam berat je. Berat sangat tu. Dosa. Cara pemakaian cincin. Cara pemakaian cincin ni pun nak tahu juga ya Ustaz. Ya. Orang perempuan permata tu boleh dinampakkan, dikeluarkan. Tapi kalau orang lelaki masuk ke bahagian dalam tapak tangan. Kan? Tapi tak ada apa. Aku tengok ustaz-ustaz pakai je. Lagi nampak lagi kan. Lagi nampak lagi. Iyalah. Besar-besar pula lagi permata dia. Batu berharga tu. Batu berharga. Batu zamrud, batu nilam. Cara pakai dia tak tunjuk sini ya. Cara pakai. Tapi cara pakai dia mention tadi kan. Dia kata mesti menghadap ke bahagian tapak tangan. Maknanya batu pakai cincin jika batu-batu tu menghadap ke tapak tangan dalam lah. Duduk sebelah dalam. Kalau perempuan dekat luar kerana dia anggap sebagai hiasan. Maknanya wanita boleh pakai cincin tayang-tayang. Tak apa. Maknanya kalau Rasul pakai, maknanya Allah tu menghadap tapak tangan. Allah. Yalah. Saya kata kat sini. Tapi dalam buku, dalam biodata ni pun tak ada mention pula kata lelaki. Ni. Tak mention. Tak tahu lah. Nak check ni. Okey lah. Okey. Okey, sambung Ustaz saya. Tajuk apa pula? Tajuk baru. Tajuk apa ni tentang pedang. Pedang, dah masuk pedang lah. Masuk pedang. Tapi tadi detail juga sampai jam pun kena sebut. Jam pun. Kalau tak kat kanan dia kata kita buat kerja, orang lelaki buat kerja, rosak. Banyak pergerakan, suruh letak sebelah kiri. Jam.
Pemakaian jam tangan pun dia detail lah. So kita terus Ustaz ya. Ini tentang cincin, Oh. pewarisan cincin perak Nabi. Rasulullah telah menempa sebentuk cincin daripada perak. Cincin itu berada di tangan baginda sehinggalah baginda wafat. Ni dia serta dalam buku ni. Jadi lepas Rasulullah Cincin wafat, perak yang Sayyidina bercak Abu mohon tu ke? Bakar. Baginda Ha. memiliki cincin perak bertata Ayam. permata Abisinin dan cincin perak yang bercak mohon nama baginda. Oh, dalam 3 baris tu. Warisan daripada tu Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, betul Sayyidina Osman radhiyallahu anhu. Oh, Hingga yang dikata, cincin itu terjatuh ke dalam telaga Aris tadi yang kita sebut tadi. Kan? Oh, lelaki boleh pakai cincin dekat jari kelengkeng ni Ustaz ah? Jari penghabisan, jari kelengkeng. Tapi mesti tangan kanan. Dia juga memakai cincin di jari kelengkeng tangan kanan. Tapi perempuan kan Ustaz, ikut yang saya baca ya, dia makruh kalau pakai cincin perak. Sebab cincin perak itu adalah ketentuan untuk kaum lelaki. Tapi saya tak tahu hadis mana, nanti saya cari. Betul ke tu? Tadilah Tapi- ada tu yang kita baca tu. Mana Tadi yang kan yang- tadi Datuk baca tadi? Ada hadis yang- tu kita nak tahu dari siapa kan? Muka 106, muka surat 106. Ha. Surat 106 nombor 2. Itu pernah. Maksudnya hadis dari siapa kan banyak yang Hmm. 106 kan. Yalah, begitu juga bagi kaum wanita, cincin daripada apa-apa jenis logam tidak dibenarkan kecuali Dia emas kata dan sini perak. kecuali emas dan perak, maknanya wanita boleh perak. Itu sebab saya kata. Sedangkan boleh yang lah. saya baca tu, dia kata makruh pada wanita pakai yang perak sebab itu dihaskan untuk lelaki. Itu sebab saya nak tahu hadis dari mana yang saya dapat ni, tengok ya. Makruh juga hukumnya bagi perempuan memakai cincin perak. Kerana cincin perak itu ketentuan bagi golongan lelaki. Dia kata yang sini lain. Pasal tak? Yang sini emas dan perak. Itu sebab tak saya nak sampai tahu hadis. haram. Makruh, saya nak tengok hadis dari mana, kalau adakah hadis dari Muslim, Tirmizi ke, mungkinlah hadis sahih kan. Itu saya tak dapat cari lagi. Yalah, tapi makruh lah kan. Makruh lah, maknanya sebab dia Ya. kata perak tu ketentuan untuk lelaki, dia kata di situ. Bukunya makruh je lah. Kalau Bagus perempuan lah. makruh. Tapi memang ada pun wanita yang suka pakai perak tau. Kan? Yalah. Kalau white gold tu gold emas putih tu emas lah. Kan sekarang orang banyak pakai white emas putih. Platinum. Platinum is a white gold. Yang tu yang lain dia pasal dia putih lah, emas. Emas putih. Emas putih. Ni dia tak cakap. Tak jumpa. Tak jelas. Tak jumpa pula. Ni kita kena cari lah. Kita kena cari lagi. Tengok ada kat mana-mana. Jadi kalau macam mana pun makruh kan. Tidak sampai. Makruh aja. Taklah sampai berdosa. Tak, yang perempuan ni tak kata berdosa, dia kata makruh aja sini. Sebab dia kata peruntukan untuk lelaki lah. Itu ialah. Sebab memang dah peruntukan untuk lelaki kan. Yalah. Tapi memang cincin emas tu memang sahih Muslim, dia kata. Itu okey lah. Emas. Kalau Muslim tu memang okey lah, kan kita pun faham. Okey, kita tengok siapa-siapa rakan-rakan kita boleh cari, boleh baca di tempat-tempat risalah lain kalau ada. Cepatlah rajin Google. Maklumkanlah. Ini Sometimes Kak Wiza, saya Google lah, saya tak dapat hadis tu daripada mana. Tapi yang sebelum tu semua hadis sahih, maknanya hadis daripada yang saya kata tadi, Allah kejap. Master Google so kadang-kadang tak boleh pakai pun. Tak, ini daripada, kalau nak tahu kita tengok bayar linas tu yang daripada mufti tu.
Menteri Agama dulu, mantan kan. Itu memang bagus kalau kita baca, kalau kita tengok. Dia memang banyak apa-apa yang kita tak, itu jelas kita boleh tengok kat dia. Apa channel yang Ustaz Wadi Anwar tu yang baru yang Ustaz Hashim post dalam tu tak ada Itu tak perasan. Tak perasan lagi lah. Itu belum tengok betul-betul lagi. Tak apalah. Kita KIV Disbandian. Esok bila jumpa boleh sebut balik. Siapa-siapa rakan-rakan kita yang boleh cari, yang boleh Google ke atau dapat info, kita mention minggu depan. Macam tu. Boleh. Itulah cara kita nak apa kan. Tapi boleh ni Kak Mun, saya tengah dekat Al-Kahfi, ini yang Menteri Agama ya. Bolehkah seorang, tapi lelaki memakai cincin di jari tengahnya? Jari tengah. Maknanya jaga hantu tu orang buat pertanyaan. Jari tengah. Setahu saya memang jari kelingking boleh. Dia kata kat sini jawab ni Menteri Agama, dia kata cincin ada perhiasan bagi lelaki. Namun bukanlah semua jenis cincin itu boleh dijadikan perhiasan buat lelaki. Dibolehkan bagi lelaki untuk memakai cincin yang diperbuat daripada perak. Bahkan di dalam mazhab Al-Syafi'i, ianya disunatkan. Begitu juga dibolehkan untuk lelaki memakai cincin daripada batu permata, zamrud, zabarjad dan akik. Dia pun memakai cincin emas bagi lelaki ianya adalah haram. Dan ini berdasarkan hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam daripada Abu Hurairah. Maksudnya sesungguhnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam melarang lelaki daripada memakai cincin emas. Ini riwayat Muslim lah, okeylah. Dia kata Al-Imam An-Nawawi rahimahullah menyebutkan bahawa telah berijma' sekalian Muslim akan keharusan perempuan untuk memakai cincin emas. Ini makna harus perempuan pakai cincin emas lah. Okeylah. Harus. Perempuan harus. Keharusan perempuan ini kata dia ini banyak lah dia punya panjang. Kalau tengok Al-Kahfi bagus lah. Kalau siapa debat 587 ni daripada Menteri Agama lah. Panjang sangat saya pun. Ini kadang-kadang ni banyak khilaf, jadi kita kena faham. Kita kena faham. Tentu. Kak Mun, berdasarkan kenyataan di atas, maka hukum bagi lelaki memakai cincin pada jari tengah dan juga jari telunjuk adalah makruh tanzih. Apa maksud makruh tanzih? Tanzih. Perempuan pun tak digalakkan pakai cincin ni, tak ditunjuk. Jari telunjuk perempuan pun tak boleh. Ustazah, makruh tanzih apa? Makruh sesangat kan? Kamu Ana rasa kalau perempuan kita boleh pakai jari mana-mana pun. Peringkat dia. Kalau makruh tahrim tu sampai pada peringkat haram. Kalau makruh tanzih tu ringan sikit lah. Mana berat jugalah makruh dia tu. Maknanya kalau jaga hantu dengan jari telunjuk ni dia kata makruh tanzih. Dan yang sunnahnya adalah dengan memakai pada jari kelingking, dan menurut mazhab Syafi'i tidak kisah sama ada memakainya pada tangan kiri ataupun kanan. Jari kelingking kanan kiri boleh. Sebab ada hari tu saya terbaca lah, nanti saya terlupa lah. Jari telunjuk tu perempuan pun tak boleh pakai. Ana biasa baca kata boleh. Sebab apa? Baca. Kalau you tengok all those like hippies and all those macam orang black metal kan. Dia purposely pakai cincin jari telunjuk tu. Jadi kita tak mahu. Kita mesti membezakan diri kita dengan kaum itu. Itu yang dia tak nak pakai jari telunjuk. Okey tak Mun, nanti saya betulkan pula. Ini daripada mufti ni juga cakap dia kata dan wanita. Maknanya cakap Kak Wizah tu betul. Dan wanita dia kata ada pun makruh tanzih tadi, dan kedua ni jika kejap. Dia kata wanita boleh di mana-mana jari. Di mana-mana jari. Maknanya dia kata dan bagi wanita pula boleh dikenakan pada mana-mana sahaja dari jari dia. Maknanya semua jari lah. Termasuk ibu jari kan? Kalau ikut yang saya baca ni lah, dia kata tadi, sebab tadi bila Kak Wizah cakap tu saya pun dah terbaca, jadi saya scroll balik. Dia kata Al-Imam An-Nawawi rahimahullah
menyatakan bahawa telah ijma' sekalian muslimin akan sunnah memakai cincin pada jari kelingking bagi lelaki dan bagi Oh, wanita pula boleh Hmm. dikenakan pada mana-mana sahaja dari jarinya. Sunnah. Jadi Sunnah dah, bagi betul lah Kak Fiza ada baca ini dalam ni. Ini dari Al-Kahfi 584 ni boleh tengoklah dia biasanya 587 ya, Al-Kahfi 587. Ini Bayan Linas ni biasanya mufti yang akan keluarkan Menteri Agama. Okey, kita tengok. Tengok pejabat mufti wilayah persekutuan yang keluarkannya. Oh, Selalu mufti saya wilayah suka rujuk pada situ kalau saya nak faham ke apa, saya tengok situ. masa ni Dia- yang dikeluar tu masa tu masih lagi Ustaz Zul lah ya. Masa tu dah lama benda ni. Ustaz Zul lah. Sebab dia tulis nama dia, kalau nak tengok kamu tengok Bayan Linnas, BAYANLINNAS. Selalu kat Okey. situ lah. Tapi pejabat mufti wilayah persekutuan Jabatan Perdana Menteri lah yang keluarkan ni. Jadi saya kalau macam Kak Mon kata lah, Google ni kadang-kadang kita rasa macam tak confident lah kan. Tapi Tak bila yakin pejabat lah, ni yakin. saya akan rasa confident sikit lah. Yalah, betul. Google kurang kadang-kadang aku nggak yakin lah. Betul. Takut lah info sekarang. Sebab apa? Tak tauliah banyak Google kadang. Ada tauliah. Kena ambil yang tauliah. Saya beli jari manis tak mention langsung jari manis, padahal cincin nak bagi manis. Tak jari manis kan. Tak ada. Baru ni Kak Mon, baru lagi 2021 Hak Cipta Terpelihara 2021 pejabat mufti wilayah persekutuan. Oh, asyik. Baru ini terbaru lah 2021, sekarang baru 23 kan, 2 tahun baru lah. Oh, baru lagi lah. Baru. Dia tulis ni Hak Cipta Terpelihara. Okay. Kalau kata jari manis memang manis lah kalau pakai cincin. Manis lah. Tapi Tak tak apa lah kalau orang perempuan dikatakan diharuskan boleh mana-mana. pakai mana-mana jari kan. Mana-mana jari okey lah. Kalau orang lelaki kelingking dia. Kelingking je kan. Kalau perempuan mana-mana jari. Dan kalau perempuan boleh pakai 1-2 cincin tapi jangan berlebihan sangat. Sampai Sampai semua macam- hubung. macam Mama Jarum. Mami Jarum. Keharusan memiliki lebih daripada 1 cincin asalkan jangan terlalu berlebihan dan bermewah-mewah. Betul lah tu. So Kan? satu jadi mana dah cantik lah. Cantik dah yang mana tu. Kadang-kadang Okey. persepsi macam-macam je Ustazah. Macam-macam tak. Sebenarnya tak tahulah, kita pun tak tahu dari segi Islam mana nak sarung cincin yang dah belum kahwin belah kiri ke, yang dah kahwin belah kanan ke, tu semua pun dia orang ambil kira tu kan. Macam nak sarung cincin bertunang, jari mana nak dimasukkan, sebelah kiri ke sebelah tangan kanan ke. Macam Kalau orang Mesir kalau pakai cincin belah kanan maknanya dia dah kahwin. Itulah. Mesir. Betul. Ya. Kalau mak kita dulu pun macam tu. Belah kanan tu dah kahwin. Yang setahu saya lah. Jadi mesti kalau nak sarung cincin tu, anak muda, anak orang yang baru kahwin tu tak boleh ada cincin lain di jari dia. Jangan, walaupun cincin tu cincin dia sendiri, dia tidak boleh menanti cincin yang nak disarung tu ada cincin lain di jari tu. Kosong. Itu tak tahulah adat ke atau dari segi Islam, tak tahulah saya. Kak Mon dia takut cincin yang baru dapat murah pada yang dia duk ada. Takut cincin yang ada tu dah yang punya. Orang dah pancang kan, orang kampung dulu datang merisik tu pancang. Itu nama dia. Pancang tu dia booking. Dia booking lah tanah tu. Itu orang dulu-dulu ada merisik. Orang sekarang mah tak ada risik-risik dah. Tunang sekali terus sekali kahwin, nikah. Kan? Kalau Imat dulu belanja. Banyak-banyak kali banyak pula duit belanja. tak, dia bukan soal mahal atau murah. Janji cincin pancang. Dulu-dulu belah rotan. Mak-mak kita dulu. Sebab apa dia kata belah rotan tu? Belah rotan tu dia tak ada pemata tau. Tak ada pemata tu maknanya dia tak ada halangan. Dia bulat. Sekata. Lagu tu. Orang dulu kan saya tahu lah itu adat ke teman, tapi ada logik dia lah. Itu je lah. Kalau pakai cincin pemata Kak Mon kena jaga takut jatuh. Jadi pakai cincin emas lasak.
Betul. Lagipun Ah. value dia lebih Nak buat mahal. kerja senang. Sekali lagi batu belian, sekali lagi kena ayak, kena minyak habis. Cincin batu belian Hang nak jual emas tu, dia tanggaikan batu tu dia kira emas aja. Betul. Itu Lepas tu ada Okey. cincin tanya mana dia? Cincin Ah. tanya. Cincin tanya itulah berisik. Cincin Berisik tanya. satu cincin, tunang satu cincin. Nikah satu cincin. Lagi. Kahwin satu cincin. Tapi dah lepas kahwin tak dapat cincin. Jadi baik ambil sekarang. Bila sendiri. Betul. Itu orang dulu dia susun lagu tu betul. Betul tak Ustazah? Kita cincin dah dapat. Ya. Sebelum kahwin semua dapat. Dah lepas kahwin tak dapat lagi dah. Sendirilah. Aduh, bab cincin saja. Okey. Nantilah kita tengok Ada satu ni tentang hukum emas putih. Hukum emas putih. Yes. Dilarang lelaki memakai emas dengan para ulama sepakat berdalilkan hadis. Ada hadis tadi. Timbul persoalan. Adakah emas putih benar-benar emas? Yakni diperbuat daripada logam emas atau hanya pada nama sahaja? Untuk menjawab persoalan ini, kita perlulah merujuk kepada orang yang pakar tentang logam untuk mengetahui kandungan dalam emas putih itu. Menurut kajian Syekh Abdul Rahman bin Fahd Al-Qada'an Ad-Dawsari dalam bukunya Az-Zahab Al-Bayat. Al-Zahab Bayat tu mana emas putih. Haqiqatuhu, hakikat emas putih tu apa? Lepas itu dia kata emas putih apa yang sebenarnya dan hukum syarak tentangnya. Dijelaskan bahawa menurut orang-orang yang pakar tentang logam dan juga tukang-tukang emas, nama itu istilah emas putih pada hari ini merujuk kepada dua. Satu, emas yang dicampur dengan platinum 25% atau nikal 15%. Nekel. Maka terhasillah emas putih. 25% platinum, nikel 15%. Terhasil emas putih. Emas tulen tidak cukup. Tidak cukup keras untuk dijadikan perhiasan. Emas tulen tidak cukup keras untuk dijadikan perhiasan kan. Kalau emas tulen dia lembut kan. Lembut. Sebab itulah perlu dicampur dengan logam lain untuk lebih keras. Di samping untuk mendapatkan warna yang berbeza. Apabila dicampur dengan sedikit tembaga akan menjadikan emas berwarna kemerah-merahan. Merah-merahan. Ya. Apabila dicampur dengan perak akan kelihatan hampir putih. Apabila dicampur dengan platinum dan nikal, ia menjadi emas putih. Logam platinum itu sendiri apabila dibuat perhiasan, sebahagian orang memanggilnya emas putih. Sebenarnya itu bukan emas. Cuma kerana warnanya putih dan harganya mahal, maka dipanggil emas putih. Sebagaimana petroleum yang dipanggil emas hitam. Dan bukan emas putih itu sebenarnya bukan emas. Platinum. Harga macam emas lah, mahal. Harga dia mahal. Pasal dia mahal lah. Jadi merujuk kepada makna yang pertama, emas putih ialah emas pada nama dan hakikatnya. Maka ini tertakluk dengan hukum yang ditetapkan oleh syarak. Emas putih itu bukanlah ni. Bukan emas. Tapi sekarang yang banyak emas putih Ustazah kan. Dulu-dulu tak ada emas biasa je. Sekarang macam-macam pattern emas putih ada kan. Emas putih ni jual balik dia tak mau. Dia tak ada emas. Tak laku. Beli mahal. Jual tak laku. Jual tak laku. Pergilah tanya kedai emas, mereka tak mau. Tak ada. Jangan ada campur pula. Yalah, pasal dah campur. Ustazah kata tadi tu, campur nickel kan. Campur platinum kan. Platinum is something like macam kita nak kata is not iron. Iron apa? Besi. Iron, platinum. Yalah. Macam-macam ni Ustazah.
Dia canai bagi cantik Kena permata lagi lawa tu. Mahal. Nak buat nak bentuk dia mahal. Jadi harga jualan mahal. Yalah, untung kita lah rugi. Kita dah cantik lah. Kita dah pakai perhiasan diri kita. Untung nak dapat lagi. Okey, bab cincin kita dah lama tersangkut ni. Habis dah kah? Haruskah orang lelaki pakai? Harus orang lelaki memakainya walaupun harganya lebih mahal emas putih ni daripada emas. Kerana pengharaman hanyalah ke atas emas. Dalam kaedah fiqh ada disebutkan yang diambil perkiraan adalah apa yang ada di sebalik nama, bukan pada nama semata-mata. Adapun Jawatankuasa Fatwa Selangor yang bersidang pada 23 Ogos 1999 memutuskan bahawa Jawatankuasa Perunding Hukum Syarak Fatwa Negeri Selangor yang bersidang pada 23 Ogos 1999 sebulat suara memutuskan bahawa hukum lelaki memakai emas putih adalah haram. Berdasarkan kenyataan Profesor Zahari Datuk Sulaiman bahawa emas putih terhasil campuran daripada dua unsur logam iaitu emas kuning dicampur perak. Tentu pula. Tak boleh pula. Ini Fatwa Selangor 19. Mereka pun dah kaji dah Ustazah tu. Betul lah. Mas kuning campur Takkan nak perak. turut fatwa saja, dah kaji dah. Ini Perak campur emas jadi emas putih. Emas putih. mengikut kaedah yang diputuskan. Ini kalau hukum apa cincin swasta pula. Mengikut kaedah yang diputuskan oleh ulama dalam kitab-kitab fiqh tentang ketulinan emas dan hukumnya, emas berada dalam 3 kategori. Pertama, emas bersih. Emas bersih tidak ada khilaf dalam kalangan ulama bahawa haram pakai oleh lelaki. Emas campuran iaitu emas yang dicampur logam lain. Emas itu terdiri daripada 2 jenis. Satu, kandungan emas dominan mengambil hukum emas walaupun warnanya berubah daripada warna asal emas. Contohnya emas putih hukumnya adalah haram lelaki memakainya kerana kandungan emasnya banyak walaupun warnanya putih. Okey. Kemudian kandungan emas sedikit yang kedua ni iaitu kurang daripada 1/3 ataupun 34%. Hukumnya hendaklah dilihat jika kandungan emas tidak dapat dipisahkan lagi dengan apa-apa cara sekalipun, sama ada meleburkannya atau cara lain, harus dipakai oleh lelaki kerana tidak lagi dianggap memakai emas. Adapun jika kandungan emas dapat dipisahkan, haram dipakai oleh lelaki kerana dianggap memakai emas. Bila dia lebur dia nak tengok konten dia lah Ustaz lah. Berapa banyak kandungan tiap-tiap satu logam. Jadi melihat kepada swasta, untuk menentukan hukumnya perlulah dilihat nisbah emas dalam swasta dan adalah kandungan itu dapat dipisahkan atau tidak. Dalam satu laman web Nusantara Heritage ada dinyatakan swasta ialah hasil campuran 3 logam iaitu tembaga, perak, emas. Swasta. Hasil campuran 3 logam iaitu tembaga, perak dan emas. Nisbah emas berlegar antara 22% hingga 37.5%. Bermakna swasta terbaik adalah yang campuran emasnya 37.5%. Sementara yang terbawah 22%. Jika maklumat ini tepat, maka kita tidak boleh meletakkan satu hukum sahaja bagi swasta dengan merujuk kepada standard tadi. Swasta yang kandungan emasnya 22%, hukumnya harus bagi lelaki. Adapun yang kandungannya 37.5%, hukumnya haram kerana melebihi had minimum yang dianggap sedikit itu 1/3 atau 34%. Kesimpulannya,
ada suasa yang harus dan ada suasa haram dipakai oleh lelaki melihat Ui. kepada buah kandungan emas di dalamnya. Hal yang terbaik ialah kita tidak memakainya kerana dibimbangi terpakai suasa yang diharamkan. Dia kata, ni kira syubha lah benda ni kan. Baiklah Suasa kita pun tak berpakai boleh dengan- kan. Kalau kita boleh siasat betul-betul tak apa. Kita boleh tahu betul-betul dia punya kandungan dia kan. Tapi Kita kalau nak kita pisah tak tahu, benda dah terbentuk lah Ustazah. itulah. Okay. Benda dah Itulah. terbentuk, dah melted and terbentuk lagi. Kita tak tahu konten dia lagi. Lebih baik ragu-ragu tak payah pakai. Tak payah, tak payah. Yang subhan, yang ragu-ragu tak payah, lagi selamat. Yalah. Kita tengok orang lelaki ni Ustazah, dia suka pakai, termasuk ustaz-ustaz pula. Yang batu-batu. Saya tengok yang hijau, yang biru, mesti Merah pun ada. Merah pun ada. Lepas tu tak tahu mungkin suasa ke atau orang perak lah. Mungkin perak, bukan emas lah. Tapi batu dia tu, ya Allah. Hai. Memang Tapi nampak kebanyakan cincin putih Datuk. Dia punya salut tu putih lah. So salut putih putih. tu sama ada. Bayar, salut putih lah. Putih Tapi lah. tak tahu suasa. Kebanyakan kata suasa. Ada yang cakap suasa. Tapi dia ni aneka warna batu. Kalau batu Macam- tak apa kan. Kalau Batu tak kan batu dia tak tak apa. apa. Orang lelaki pakai. Cuma Batu jangan semua boleh akik, boleh apa setiza apa ke. cuma itulah. Batu tak apa. Emas ke apa ke. Suasa Dia ke cincin tu perak. lah. Cuma kandungan emas tu. Yalah. Siapa nak larang pergi tanya? Siapa nak larang pergi siasat? Tempat tu nak kata berapa persen mai. Gerakkan aja lah. Nampak saja ustaz-ustaz pakai kena tanya. Oi, teruk betul ya. Suasa ke ini? Tapi rasanya Ustazah rasanya mai dia orang tak tahu banyak lah. Kedai mai pandai. Mai mesti tahu sikitnya. Sikit je. Dia nak untung. Tahu sikit yalah. je. Yang mahal batu dia, yang mahal batu dia. Batu. Dia Batu macam yang mahal. batu Quran khatam kita lah. Semua batu lah ada. Sebenarnya tentang batu cuba tengok tentang batu. Harus memakai batu-batu cincin berharga. Harus memakai batu-batu cincin berharga bagi lelaki dan juga wanita. Okey. Seperti delima, zabarjat atau apa ni macam-macam lah, fairuz, berlian dan sebagainya. Berlian pun orang lelaki boleh pakai batu. Kerana tidak ada sebarang dalil yang melarangnya. Maka hukumnya kekal pada hukum asal iaitu harus. Malah Allah berfirman di dalam Al-Quran, wa huwal ladzi sakhara li ta'kulu minha lahman tariyan. Maksudnya dan dialah Allah memudahkan laut supaya kamu dapat makan daripadanya daging ikan dan yang lembut, hidup-hidupan dan dapat pula mengeluarkan daripadanya benda-benda perhiasan untuk kamu memakainya. Maksud perhiasan dalam ayat ini ialah mutiara. Menurut ulama, ayat ini menjadi dalil keharusan memakai mutiara bagi lelaki dan juga wanita. Maka dikiaskan kepadanya batu-batu lain. Dikiaskan kepada ayat ni, batu-batu lain pun boleh yang berharga atau bernilai. Boleh. Okey. Sebab kita nampak orang lelaki suka pakai. Batu. Dapat dah jawapan dia tu. Cantik. Dapat dah jawapan. Itulah. Sanggup pun cari batu. Dekat Bangi ada satu kedai kan, saya tak tahu kat mana. Hari tu ada keluar saya baca. Memang dia pakar hal batu-batu. Batu-batu. Banyak orang lelaki beli lah. Beli cincin yang dah siap. Pilih batu dulu, lepas tu baru ikat. Pilih batu yang you nak. Baru ikat. Ikat tu dia tak kira lah. Nak terbaik ke nak macam mana bentuk dia bagi tahu. Beribu-ribu pun ada Ustazah weh. Ya. Nah. Cara Rasulullah memakai cincin. Nampak tak? Nampak tak? Dia pakai sebelah kanan. Cara Rasulullah memakai. Okey. Jari tu. Jari apa? Ni atas sikit lagi Ustaz. Jari kelingking kan? Jari kelingking kan? Jari kelingking. Nampak? Yalah dia kata tadi jari yang penghabisan. Maknanya jari kelingking lah. Kelingking lah. Tu. Kanan. Kanan. Kanan kelingking. Kanan kelingking. Okey. Sebab dulu yang saya
suka tengok yang pakai cincin ni. Almarhum Hasan Din. Hasan Din. Dia ada 2-3 cincin dia. Hasan Din. Saya pun tengok. Batu lah, batu. Tapi kalau ikutkan, Rasulullah tak suka kan, tapi pasal cap mohon tu. Ikut dia tak suka pakai cincin, tapi dia pasal tu, pasal rasmi. Dia buka cincin nak angkat wuduk tu ada apa-apa sebab ke? Tak ada kan? Buat cincin tu ada tulisan Allah. Dia tak mau bawa ke tempat itu. Satu takut apa ayak tak masuk bawah tu kot. Kalau ketat sangat. Tak Dia load, kena pusing-pusing. Kena pusing-pusing kan. Masuk kan. Yalah. Macam yang pakai cincin tu betul macam mana ya? Itulah. Mami Jarum pakai cincin banyak. Selonggok. Bila habis semayang selonggok buka. Tu masuk. Saya 2-3 hari ni saya seronok lah. Yanti pun nak tunjukkan cerita pasal Marhaban tu. Tengok tak? Mana? Rabiza tengok kot. Yang Datuk tak katnya. Apa? Kumpulan Marhaban kan TikTok bagi title ke dalam sekarang ni kumpulan Marhaban memang tengah popular. So Marhaban ni kebanyakan ni wanita. You know? So bila Marhaban ni macam-macam perangai wanita semasa sedang Marhaban. Dia tunjuk tu. Ana tak tengok. Tak tengok lagi. Saya pun dah buat. Dia ada mengaji sambil dia orang nak nyanyi lagu tu, dia menyanyi lagu yang kita punya pengantin tu. Lagu pengantin tu ngaji. Saya tengok. Ada kan? Sambil dia tengok orang baru datang, tengok dulu pula pakaian orang tu. Lepas tu tengok rumah orang tu, dia tak kocok. Dia tak kocok, dia hanya bila chorus saja je entak kuat. Dia chorus dia nyanyi. Lepas tu lagu yang kita nyanyi tu yang selamat pengantin baru. Aduh nanti dah. Saya nak taruh dalam Al-Jannah tapi nanti dulu lah orang tengah sibuk cerita-cerita mahram jangan dulu ni cerita nanti dulu lah. Kelakar lah saya gelak-gelak hati betul ya lah. Dia sibuk hal lain saya ni. Come on tengok satu tengok ini. Dia tengok tu dia tengok ni. Dia datang rumah orang tu dia pertama sekali datang dia duk tengok bumbung, duk tengok langit. Tengok Dia dia. habis tengok pula tengok lelaki keluar bilik perempuan. Siapa tu? Mak Andam. Cepik lagi. Mak Andam lelaki. Actually it's a true fact kan. Memang betul benda tu berlaku. Dia pakai cincin pula, duk goyang-goyang jari dia, duk pakai rantai, duk angkat-angkat tudung so kawan dia baiki. Nampak benda tu Macam-macam ada. Banyak yang TikTok bagi. Tapi dia pilih lah lagu standard. Lagu Selamat Pengantin Baru tu lah. Nantilah kalau saya geli hati duduk dengan orang. Okey lah. Ini satu. Kenapa digalakkan pakai cincin jari kanan? Mengapa? Okey. Memakai cincin termasuk dalam perbuatan mulia dan cara berhias. Perbuatan mulia dan cara berhias. Sebab itulah sunat dipakai di jari tangan kanan. Kerana tangan kanan lebih berhak pada kemuliaan dan perhiasan berbanding tangan kiri. Lagipun tangan kiri ialah tangan yang sentiasa digunakan untuk beristinja. Maka memakai cincin di jari tangan kanan dapat menjaga cincin daripada terkena najis. Betul lah tu. Logiknya lah betul lah. Galakkan memakai cincin mengikut cara Nabi. Kan cara Nabi. Dia pakai apa? Jari kanan dan jari kelingking. Ya. Okey. Dengan menjadikan kepalanya di bahagian tapak tangan. Mana? Batu cincin tu kepala cincin di bawah lah. Bawah ni lah kan? Sama dengan tapak tangan kan? Ya. Okey. Di bahagian tapak. No. Namun menurut ulama, para pemakai
cara pemakaian tersebut tidaklah wajib kerana Nabi tidak mengarahkannya, Nabi tak suruh pun. Oleh demikian adalah harus menjadikannya, yakni kepala cincin itu berada di sebelah tapak tangan atau belakang tangan. Malah kedua-dua cara tersebut dilakukan oleh para salaf, mana ulama dululah. Antara orang yang biasa memakai cincin dengan menjadikan kepalanya di sebelah belakang tangan ialah Ibnu Abbas. Kan? Abbas. Mana sepupu Nabi itu, Ibnu Abbas. Abdullah Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Namun yang paling baik adalah menjadikannya di sebelah tapak tangan kerana mencontohi Nabi sallallahu alaihi wasallam di samping dapat memelihara kepala atau batu cincin tersebut dan juga mengelakkannya daripada perasaan bangga dan megah diri. Betul. Itu ada logik itu. Ataupun sebab larangan Nabi sallallahu alaihi wasallam daripada sesiapa pun meniru ukiran di atas cincinnya telah pun ada disebutkan sebelum ni. Keharusan memakai cincin di tangan kiri itu harus. Menurut Imam An-Nawawi telah ijma' para ulama bahawa harus memakai cincin di tangan kiri dan juga di tangan kanan. Mana-mana satu daripadanya tidak dimakruhkan. Dalil pemakaian di tangan kanan telah disebut di dalam hadis sebelum ni. Adapun dalil pemakaian di tangan kiri ialah hadis daripada Anas radhiyallahu an dan Ibnu Umar, di mana kedua-duanya menceritakan annan nabiyya kana yatakhattamu fi yasarihi. Ini yasar tu makna kiri. Sesungguhnya Nabi Muhammad SAW memakai cincin di tangan kiri baginda. Walaupun menyepakati perkara di atas, namun para ulama berikhtilaf mengenai mana yang lebih baik. Memakainya di tangan kanan atau di tangan kiri. Namun Imam An-Nawawi, ulama-ulama salaf ramai yang memakainya di tangan kanan dan tidak kurang juga ramai yang memakainya di tangan kiri. Imam Malik menyukai memakainya di tangan kiri dan beliau memakruhkan memakainya di tangan kanan. Dalam mazhab Syafi'i lah. Ada dua pandangan. Pandangan yang sahih adalah afdal memakainya di tangan kanan. Kerana memakai cincin adalah perhiasan dan tangan kanan lebih mulia serta lebih berhak diberi perhiasan dan dimuliakan berbanding tangan kiri. Itu itulah dia punya ni dia. Dan itu dalam buku mana tu Ustazah? Ustazah ada baca tu? Ini di dalam Kenali Rasulullah. Macam ni juga tapi dia terperinci sikit. Macam ni lah. Tajuk dia ada ikut tu lah. Ikut betul-betul macam dalam ni. Tapi dia teliti lah sikit. Hadis-hadis dia banyak. Ya. Dia koleksi dia kan. Ustazah, maknanya dia pakai kepala cincin dia sorok lah belakang jari Ustazah ya? Sorok lah. Sorok lah mana keluar. Macam ni lah. Bawah Macam kan, ni kata bawah. cincin ada bawah ni tu. Tentu lah. Tak nak bangga lah, Datuk. Tak bangga-bangga, nak tunjuk-tunjuk. Itulah dia. Sebab ada orang pakai besar sangat. Tak pandang dengan Betul. jari pun. Yang eloknya pakai biasa je, satu je kan, tak ada apa-apa mata kan, senang. Bawah. Okey, itu baru, itu pakai cincin aja tu. Macam-macam. Yalah kalau kita nak kaji, nak betul-betul nak ikut, kita kena banyak membaca, kena banyak rujukan ya Ustazah. Ya. Itulah baru kita dapat informasi ni kan. Kalau kita tak ada belajar macam ni, kita tak dapat informasi yang lebih. Banyak membaca tu memang ada faedah je lah, mesti ada. InsyaAllah lah. Ada juga ya. Okey.
Ada apa-apa lagi nak cerita tentang Tentang cincin ni ada kot. Cuba cincin aja tu. Ada itu tentang kapal, tentang cincin, tentang baju. Banyak ni. Pakaian-pakaian Nabi kan. Cincin, capal, serban pun ada juga ya salah. Cara pemakaian. Termasuk pakaian dan dalam Pakaian dia. Jenis warna apa macam-macam Tapi orang sekarang tak ada ambil berat ke tak? Ambil berat tak lagi ni? Tak ada tu. Tapi orang dulu-dulu, mereka tak, mak-mak kita, dia tak bilang macam yang ni larangan agama ke apa kan. Hanya ada kata, hang tak boleh. Hang tak boleh pakai ni, hang tak boleh pakai tu. Yang kita ni tak ada argument tu saja. Ikut aja cakap mak ayah. Kan? Tapi kalau anak-anak sekarang, dia patutnya, awak tak boleh pakai. Kenapa pula tak boleh? Macam tu macam ni. Kalau kita tak ada ilmu, kita tak boleh bilang kat mereka. Tak boleh jawab. Betul tak? Cucu-cucu duk tanya pun, kita pun nak kena. Doa tu. Asmaul Husna tu. Buku tu. Berapa dah ni? 5. Oh, kelima dah no? Belum. Senang. 4:35. Dalam 15 minit lagi. Tapi cincin Nabi tu okey, tak ada apa kan. Hanya tulis Allah, Rasul Muhammad ya kan. Dengan batu apa tu. Dia macam batu akik tau. Abyssinian dia panggil Abyssinian. Abyssinian. Abyssinian is an akik, like akik. Batu akik. Batu dari laut juga, Nabi larang meniru ukiran atas cincin baginda. Yang tulis apa ni? Yang tulis Rasul yang tulis Muhammad, Allah, Rasul Muhammad. Tulis Rasul itu tulis Muhammad jangan buat. Larang, tak boleh. Larangan Nabi. Kita tak boleh buat Ustaz. Tak boleh, larangan. Tapi yang orang duk pakai rantai-rantai tu pun kita tak boleh juga ni. Bawa Allah lah tulis lagu tu. Tak boleh. Apa semua. Sekarang ni macam-macam. Saya Cik Jah nak cakap apa-apa ke tu? Ada apa-apa beritahu lah Ustaz, tak apa. Ya. Seronok juga ya. Petang-petang macam ni dapat info macam ni. Hari ni saya baru rasa segar sikit. Dah habis lah bagian cincin ni. Habis. Akan datanglah pedang kan? Banyak Pedang atau sebelum. Pedang pun ada bermacam-macam pedang. Ada berapa nama dia. Tapi dalam ni sikit aja Ustaz cerita sikit je. dia Tapi dalam atas pedang lah. 9 nama pedang dia. 9 pedang. Macam-macam lagi ada. Pedang, sarung pedang dia pun Ustaz. Ya. Itu je. Ukiran dia. Contohnya ni pedang yang nama Al-Maksur ni sangat cantik tu. Al-Maksur. Al-Maksur. Sarung pedang. Sarung pedang dia. Warna-warni dia cantik. Macam-macam aja lah nanti. Kita nak pergi belajar. Minyak wangi dia pun ada lagi. Kita tak tahu lagi tu. Minyak wangi lagi ada. Ada baju besi. Cincin, Atas serban. perang lah, topi. Serban belum lagi kan? Oh, serban. Serban dia. Serban dia. Sarung. Teliti no? Cukup teliti lah. Tapi, yalah. Tapi orang yang membuat koleksi ni is very, apa kita nak cakap, terlalu, apalah, kusyuk lah buat benda-benda macam ni. Bukan senang Ustaz lah. Yalah. Nak buat koleksi ni. It's not that. Gambar ni.
Tapi memang betul bila kita belajar macam ni pun kan, saya tak tahulah, tak semua lah orang boleh buat kan. Kalau dapat buat koleksi, rewrite semula. Diambil point-point, jadikan heading-heading dia. Jadi bila dah ada heading, kita senang untuk mengingati dia. Tak payah nak baca balik semua kan Ustaz kan? Heading-heading lah. Kadang saya suka juga bila duduk tu, duduk tulis balik. Suka ambil balik, rewrite semula. Apa ni sesuatu tu. Sebenarnya Ingat Ustazah, di mana simpan benda-benda ni Ustazah ya? Pedang. Merata-rata. Yang paling banyak di Turki lah kan. Tokapi apa? Tokapi. Yang paling banyak kan. Dia tak simpan dia tak ada Arab ni, dia tak simpan benda tu satu tempat. Dia tak tempat satu tempat. Dia di tempat-tempat lain. Di negara Eropah pun ada kan Ustaz? Ya, ada. Ada yang dibagi balik kepada kerajaan Saudi. Tapi dia ada sebab lah saya ingat penyimpanan benda-benda tu tidak disetempatkan Ustaz. Merata tempat. Kan kalau tempat orang boleh ambil dia macam rambut Nabi. Bukan senang juga nak simpan kan. Pedang Nabi, Nabi is 1,400 years ago. Ini barang nak simpan till today bukan senang. Kan bukan mudah jugalah. Bukan mudah benda-benda tu nak dijaga. Tapi dipelihara oleh Allah SWT. Mudah. Okey. Kat tu juga. Nanti kita sambung. InsyaAllah kita sambung penerangan tentang pedang. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma inna nastaudi'uka ma 'allamtana fardudhu ilaina 'inda hajatina la tunsina ya rabbal alamin. Allahumma inna نسألك حبك يا الله وحب من يحبك والعمل الذي يبلغنا إلى حبك. اللهم اجعل حبك أحب إلينا من أنفسنا ومن أهلنا ومن المال. بأسة أسماء الحسنى دعاء. الحمد لله على كل حال. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه. يا حميد يا حميد يا حميد. سبحانك اللهم لا نحصي ثناء عليك كما أثنيت على نفسك. فلك الحمد حتى ترضى ولك الحمد إذا رضيت ولك الحمد بعد الرضا. اللهم طهر قلوبنا من النفاق وألسنتنا من الكذب وعلومنا وأعمالنا من الرياء وأبصارنا من الخيانة. إنك تعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. اللهم أعنا على دينك بدنيانا وعلى آخرتنا بتقوانا ووفقنا لتهذيب أخلاق أنفسنا وتلطيف كثافتها. إنك حميد مجيد يا حميد يا حميد إنك حميد مجيد. Segala puji bagi Allah yang setiap keadaan segala pujian milik Allah. Pujian yang banyak lagi baik dan membawa berkat. Maha suci Engkau ya Allah. Kami tidak mampu mempersembahkan, menghitung pujian yang layak kepadamu sebagaimana Engkau memuji atas dirimu sendiri. Maka segala puji bagimu sehingga Engkau redha. Segala puji bagimu ketika Engkau redha. Dan segala puji bagimu sesudah Engkau redha. Ya Allah, ya Allah, ya Hamid. Ya Allah, ya Hamid, ya Allah, ya Hamid. Sucikanlah hati kami daripada kemunafikan. Sucikanlah lisan kami daripada pembohongan. Sucikanlah segala pengetahuan kami dan perbuatan kami daripada riya, penglihatan kami daripada khianat. Sesungguhnya Engkau mengetahui
pandangan mata yang khianat dan apa yang disembunyikan oleh hati. Ya Allah, bantulah kami, ya Allah. Ya Allah, bantulah kami dalam urusan agama kami dan dunia kami, juga yang berhubung dengan kehidupan akhirat kami. Ya Allah, ya Allah, bantulah kami dalam urusan agama kami dan dunia kami, juga yang berhubung dengan kehidupan akhirat kami dengan ketakwaan kami. Anugerahkan juga kepada kami kemampuan untuk meluhurkan akhlak diri kami. Ya Allah, anugerahilah juga kepada kami kemampuan untuk meluhurkan akhlak diri kami dan memperhaluskan budi pekerti kami. Sesungguhnya Engkau Maha terpuji. Innaka Hamid, Innaka Hamidum Majid. Sesungguhnya Engkau Maha terpuji lagi Maha mulia. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum. Innahu Taqabbal ya karim. Terima kasih Ustazah. Terima kasih Ustazah. Terima kasih Ustazah. Tak, Syarifah, Pak,